Datuk kongsikan 3 perkara yang Datuk concern yang termaktub dalam surat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Azizan, sahabat saya Datuk Adnan, dan kita punya penonton yang di luar sana. So alhamdulillah hari ini kita dapat ke udara sekali lagi, sebab di dalam kita melihat polemik sekali lagi istana dijadikan bahan rujukan ataupun tempat rujukan untuk kita mengandu kepentingan rakyat. Apakah yang sebenarnya yang perlu kita bawa kepada pengetahuan ke bawah Duli. So alhamdulillah rintitan daripada banyak kisah, banyak peristiwa insiden yang kita buat untuk supaya istana ini diberi maklumat yang betul berkenaan dengan keadaan rakyat di bawah. Dan saya sebenarnya selepas saja Aidilfitri bermula, raya kedua, saya tak silap saya, raya kedua saya dah mula menulis mengkritik secara terbuka kepimpinan kerajaan yang sedia ada atas dasar-dasar sebab-sebab yang sebenarnya ianya menjurus kepada kepentingan rakyat. Saya pernah menulis tentang berkenaan dengan 7 orang menteri yang tidak bekerja secara efisien semasa darurat. Saya juga telah menulis berkenaan dengan Perdana Menteri lepas tangan, dan akhirnya saya telah mengutus surat. Surat ini telah dihantar melalui email kepada istana, dan juga telah dipetik oleh beberapa kita punya news portal, dan juga termasuk Okey, Tok, sebelum kita nak elaborate tentang konten ni, ada satu soalan yang saya kena interject. Baik, kalaulah kerajaan ini ialah saya nak tanya, kerajaan ini ialah kerajaan siapa? Sedangkan yang mentadbirnya sekarang ini, kuasa eksekutif dilihat masih lagi di tangan Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi kenapa Datuk mengutus surat kepada Tuanku? Mesti ada sebab. Sebab dia jelas, sebab apabila darurat itu diminta pada bulan Januari, bila bulan Januari itu diminta, Perdana Menteri minta darurat diadakan kepada ke bawah Duli, dan ke bawah Duli berkenan kali kedua diminta darurat. Sudah pastinya ada satu janji yang Perdana Menteri telah memberikan janji kepada ke bawah Duli, bahawasanya perkara kesihatan ini mesti diselesaikan. Atas salah satu sebab untuk kita selesaikan masalah kesihatan dalam Malaysia ini adalah dengan darurat. Jadi apabila darurat itu telah diperkenan, sepatutnya 6 bulan kemudian tidak adalah terjadinya permasalahan kita punya COVID ini terlampau-lampau, dan itu adalah perkara yang amat serius. So membawa kepada surat saya, sebenarnya saya menguraikan bagaimana keadaan ekonomi rakyat di bawah yang sebenar dalam masa 6 bulan ini. Bagaimana nyawa rakyat hari ini diletakkan, diperjudikan dalam satu tahap yang paling tinggi. Pembuatan keputusan yang tidak dilihat untuk mementingkan kepentingan rakyat. Itu sebab saya mengutus surat itu. Jadi di dalam surat ini menceritakan bagaimana keadaan di masa darurat itu diumumkan bulan 12, bulan 1, sehingga kan bulan 6 tidak dapat diselesaikan dengan sebab-sebab ada tindakan Perdana Menteri ini kita lihat tidak tegas. Mereka di dalam kabinet ini terutamanya Perdana Menteri tidak lead the cabinet. Dia tak mengetuai satu kabinet itu yang menunjukkan kepada bagaimana seriusnya keadaan COVID ini untuk diselesaikan. Dalam 6 bulan ini dilihat seperti mana mereka ini macam makan angin. Kita lihat ada di antara menteri-menterinya pergi Arab, sepatutnya bawa FDI, bawa foreign investment datang, bawa pelaburan datang, tapi tidak terjadi. Kita melihat ada di antara menteri-menterinya buat apa? Boleh bawa jurusolek di dalam kementerian di dalam 6 bulan ni. Jadi itu menunjukkan ada banyak perkara-perkara yang kepincangan semasa darurat ini terjadi, dan tidak diambil serius oleh menteri-menteri ini. Okey, saya nak bagi contohlah Datuk Zan. Kita punya registration kita punya pendaftaran COVID vaksin ini. YBKJ telah mengumumkan akan membuat satu pendaftaran vaksin bermula daripada awal tahun. Sehingga bulan 6 masih lagi kita tidak mencapai satu angka yang membanggakan, iaitu sekurang-kurangnya 80-90% kita dapat orang daftar vaksin. Okey. Perdana Menteri mempunyai kuasa penuh untuk menggerakkan semua jentera kerajaan. Perdana Menteri mempunyai kuasa penuh untuk override portfolio ini untuk mengarahkan dia punya menteri kabinet. Dia tidak boleh arahkan KJ untuk mengarahkan kabinet-kabinet yang lain. Dia tidak boleh mengharapkan Datuk Ismail Sabri untuk mengarahkan kabinet-kabinet lain untuk membuat kerja dia. Itu sebab saya membangkitkan berkenaan dengan contoh KKRW. Kenapa KKRW tidak bertindak pada awal cari orang kampung, cari makcik-makcik yang duduk sorang-sorang,
cari pakcik-pakcik yang tidak tahu guna internet, menggerakkan semua yang mendapat duit rakyat, gaji rakyat di bawah KKLW untuk membuat pendaftaran. Tetapi mereka tidak melihatkan ini perkara yang serius untuk dilaksanakan. Justru itu kita tertunggak registration. Contoh lagi satu, katalah Zuraida, dia jaga PBT. Di dalam PBT ini, kalau kita nak lihat di dalam kita punya bandar ini, ada ramai je yang orang tak tahu pun nak menggunakan aplikasi ini. Ada ramai juga di antara rakyat kita yang buta tuli IT. Ada ramai juga di antara rakyat kita yang duduk di bandar sebenarnya, duduk bersendirian, tidak mempunyai anak yang boleh membantu mereka. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya dibuat awal. Saya Alhamdulillah lepas saya tegur tu, saya nampak Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri kita, ada membuat satu announcement 2 hari lepas. Saya mengarahkan semua jentera kerajaan digerakkan untuk melaksanakan pendaftaran COVID ini, vaksin ini. Tapi kenapa itu berlaku sekarang? Kenapa tidak berlaku 6 bulan lepas? Kenapa tidak dipikirkan semasa darurat, dijalankan sehingga hari ini? Kenapa nasi dah jadi bubur, rakyat dah ramai hilang nyawa, baru kita nak timbulkan perkara-perkara ini? Itu sebab saya cakap ada benda yang kita bangkitkan sekarang disebabkan kegagalan mereka. Sepatutnya perkara ini tak terjadi begini. Tidak adalah rakyat diperjudikan nyawanya disebabkan kegagalan atau ketidakseriusan mereka ini untuk melaksanakan tanggungjawab di dalam kementerian masing-masing. Itu sebab saya mengutus surat kepada istana bahawasanya menceritakan bahawasanya keadaan sebenar yang bahawasanya kegagalan ini perlu kita atasi. Kalau sekiranya kita tidak atasi kegagalan ini, takkan kita nak mengharapkan lagi pasca PKP 3.0 ini rakyat masih tak makan, ekonomi kita masih merundung. Bagaimana planning untuk kita membawa balik foreign investment dekat dalam Malaysia? Bagaimana kita nak menghidupkan semula ekonomi domestik kita? Bagaimana kita nak menceritakan tentang sosial rakyat yang banyak hilang kerja? Tetapi kalau sekiranya kita bergantung harap lagi dengan tim yang sama, maksudnya kita memperjudikan nasib rakyat kita kepada sekali lagi musibah di mana 6 bulan kita dah bagi peluang, tetapi mereka tidak melaksanakan dengan serius kerja di bawah kerajaan darurat yang sepatutnya menyelesaikan pandemik ini. Baik, apakah Datuk hilang keyakinan kepada pentadbiran yang sedia ada setelah 6 bulan darurat berjalan? Yes, saya telah mengutus surat dan saya tulis clear di dalam, sangat jelas di dalam utusan surat saya yang mengatakan bahawasanya kita telah hilang keyakinan terhadap Perdana Menteri kerana tidak mengambil satu tindakan yang serius untuk menjaga keselamatan sosial ekonomi rakyat. Kalau perkara itu dibuat awal, macam saya cakap tadi, insya-Allah benda ini tidak timbul. Tetapi hari ini apabila kita lihat UMNO sentiasa akan mementingkan nyawa rakyat, UMNO sentiasa apabila kita melihat kepentingan di antara parti dan nyawa rakyat, kita akan letakkan nyawa rakyat yang utama. So hari ini apabila kita dah hilang keyakinan, kita tak boleh patah balik. Datuk Azizan, Datuk Adnan, kena faham selepas habis saja PKP 3.0 ni, kita kena restore balik kita punya kerajaan. Kita bukan hanya kerajaan, kita kena restore balik kita punya sosial. Kita kena restore balik bagaimana kehidupan rakyat. Bagaimana rakyat yang diorang kerja, bagaimana rakyat yang berhutang untuk hidup, bagaimana rakyat yang dah jadi M40 bawa kepada sekarang ni dah jadi B40. M40 ini banyak orang yang dah kena buang kerja. Jadi kita perlu ada satu tim yang boleh menyelesaikan perkara ini secara konsisten dan juga secara fokus, serius melihat tiap-tiap hari datang kabinet, datang kementerian, duduk dengan penyawa awam, cerita tentang permasalahan, monitor dia habis-habisan. Itu yang kita nak, menteri yang sebegini. Sebagai contohlah saya beritahu satu lagi. Siapa yang jaga sepadan negeri? Siapa yang jaga sepadan daerah? Siapa yang jaga sepadan negara kita? Sudah tentunya dia letak di dalam Menteri Dalam Negeri. Sepatutnya Menteri Dalam Negeri melihat perkara ini secara serius, turun bawah kalau boleh setiap hari, setiap masa, melihat kita punya pintu masuk negara kita. Bagaimana virus, kita punya virus yang baru daripada South Africa dan juga daripada India boleh masuk negara kita. Terbang ke apa? Tak ada kan? Tapi kita dimomokkan bahawasanya tidak ada pun expatriate masuk ke dalam negara kita, walhal berpuluh ribu orang masuk negara kita. Tetapi kita dimomokkan dekat luar sana, oh ini adalah kargo, ini bukannya kapal passenger. Tetapi yang sebenarnya sempadan negara kita telah dibuka sekian lama. Orang boleh bekerja, orang luar boleh datang bekerja di negara kita dengan kelulusan siapa? Kelulusan MITI.
Siapa yang memberi buka pintu? KDN. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya mereka lihat. Sekarang katakanlah ada di antara peniaga-peniaga yang datang kepada Menteri MITI. Okey, kita nak minta hari ni kena fikirkan bagaimana kita nak hidup ni, ekonomi kita kena hidup. Okey, betul, okey. Tapi you kena bertanggungjawab. You kena tengok proses itu. Jangan ada proses itu yang akhirnya akan menggadai nyawa rakyat kita. Okey.